Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam orang muda Gombak. Bersama saya Amirul Amin bin Mat Syah, hos anda pada malam ini. Selamat datang dan selamat kembali kepada segmen podcast kita. Ini podcast kita ni dipanggil Borak Gempak Bila Gombak. Oh, okey. Kalau hashtag dia hashtag BGBG. Hashtag BGBG. Borak Gempak Bila Gombak. Okey. B dan G. Ya, gitu. Gitu. BG, okey. Podcast Borak Gempak Bila Gombak diterbitkan oleh MAYC Kawasan Selayang dan Pertubuhan Kebajikan Kesukarelawanan Bina Insan Selangor KKBIS. Rakan penggerak Studio Kaya, 369 Rich Food, Siku Dahi Production, Siritera Networks dan Kelab Dinamika. Tidak lupa juga kepada rakan pendidikan kita, University College Bestari dan juga College Teknologi Bestari. Bersama kita hari ini ada satu masih lagi anak muda. Belum 30 lagi. Wah, belum 30. Masih lagi anak muda lah. Berkategori belia lagi. Layak untuk pergi ke PLKN. Satu sosok tubuh yang hebat, iaitu satu founder ataupun pengasas lah kepada satu produk yang dinamakan Sneaker. Betul? Betul. Alright. So, kita perkenalkan dia lah. Mintakan kita punya founder kita ni mengenalkan diri sedikit sebanyak. Silakanlah. Nama saya Muhammad Bakri bin Yusiza. Okey, saya ni asal Kota Baru lah. Okey, saya ni duduk di dekat Bukan Cik Ye. Saya dah kahwin dan mempunyai 2 orang anak. Saya ni lahir daripada keturunan family yang agak susah lah dulu. Family saya ni banyak buat bisnes dan saya ni anak kedua daripada 9. Saya ni anak kedua daripada 9 adik-beradik dan alhamdulillah semua adik-beradik saya pun nego belaka. Gitulah seberingkah mengenai diri saya. So sebelum kita lebih lanjut pasal produk Sneaker dan jalan perjalanannya, kan, eloklah kita tahu lebih sedikit sebanyak latar belakang kepada kita tahu daripada ownernya dan juga produknya. So kalau tuan tidak keberatan, boleh tak share sedikit latar belakang mungkin dari segi pendidikan dan untuk ni lah kita punya audience di luar sana. Okey, saya bersekolah rendah di sekolah SK Ismail 2. Lepas tu sambung di sekolah menengah sekolah Mahat Darul Anwar, Mahat yang diasaskan oleh arwah Tok Guru Ni Aziz. Lepas tu saya bertukar sekolah ke sekolah Arab Sulamiah. Selepas tu dalam nak masuk form 4 saya berhenti sekolah lah sebab nak tolong family untuk cari duit macam itulah. Terima kasih atas sedikit sebanyak pengenalan kepada diri diri owner kepada Sneaker ini. So, soalan seterusnya, pengalaman. So, pengalaman kerjaya sebelum terciptanya brand Sneaker ini. Mungkin tuan ada pengalaman yang berharga ataupun menjadi pencetus lah kepada terwujudnya Sneaker ni. Okey, pengalaman saya sebelum saya buat kasut ni, saya banyak ikut arwah ayah saya buat bisnes, niaga tepi-tepi jalan apa semua tu. Okey, pada awalnya waktu saya masih darjah 3, darjah 4 macam tu, arwah ayah saya ni dia selalu bawa saya pergi jual-jual lah. Dia dulu dia jual bandar kasut. Okey, bila dia jual bandar kasut tu saya selalu ikut lah. Ikut. Lepas tu saya pun waktu saya berhenti sekolah tu saya masih ikut ayah. Masa tu ayah jual kedai runcit. So saya ikutlah dia buat bisnes tu. Sampailah saya keluar daripada perniagaan family tu. Terus saya buat beberapa jenis bisnes lain. Tapi saya memang tak pernah kerja dengan orang lah. Saya suka buat cara saya sendiri. Jadi banyak-banyak barang yang saya jual. Last kali saya jual kasut. Dekat kasut tu lah saya rasa macam dia panggil orang Kelantan sekung. Sekung ni dia macam matching lah. Rasa best lah jual kasut. Walaupun banyak sangat doga yang lalui saya hadapi, saya rasa benda tu makin berat makin best. Gitulah cerita saya
untuk pengalaman saya sebelum saya buat kasut. Alright. So, kita boleh tahu daripada persekolahan, backgroundnya dan juga sampailah pengalaman kerjanya sebelum ni memang kerja dengan family, business minded orang cakap. Boleh lah, ada DNA business. DNA business. Okay. Barulah kita masuk kepada soalan yang sebenar-benarnya yang kita tunggu-tunggu kan. Iaitu sneaker itu sendiri. Bagaimana terciptanya sneaker? Bila cerita sikit nama, pemilihan nama tu bagaimana? Tahun bila bermulanya? Sedikit kita bukalah kepada tuan. Kita lah bagi tahu pengenalan kepada sneaker itu sendiri. Okey, tercetusnya nak buat kasut ni sebab saya tengok ramai orang yang pakai jenama luar tapi dia pakai yang kopi. Alasan dia sebab dia tak mampulah. Tapi bila saya tengok benda tu saya rasa macam kan best kalau kita ada kasut lokal punya tak. Jadi saya pun terfikirlah nak buat benda tu. So saya pun sebab design saya ni kan berasaskan macam Melayu kan. Melayu ni kan dia ada seni. So kita letaklah antara nama dia akronim sneaker tu daripada dua perkataan seni kasut. So jadilah sneaker. Kalau ikut nama dia lah. Dia sneaker ni adalah seni kasut. Dia yang dipendekkan jadi sneaker. Macam tu. Dia depend atas orang lah. Orang kata sneaker pun sebab sneakers pun boleh. Dia macam tu lah. Atas persepsi masing-masing. Janji kasut. Okay. Tahun bila tu mula tu, Pak? Kita buat yang awal tu pada 2017 lah. 2017. 2017. Sebelum COVID 2 tahun sebelum COVID. 2 tahun sebelum COVID. Proses tu boleh share sikit mungkin kawan-kawan dekat luar sana nak tahulah sedikit sebanyak proses menjadi seorang founder tu. Macam Case Boss ni adalah kasut lah kan. So macam mana tu proses tu? Saya buat kasut ni sebenarnya bukan nak kira macam nak famous ke apa tak. Saya just perjuangkan apa yang saya minat. Contoh saya ni memang saya minat bab-bab yang berseni-seni sikit tapi taklah terlalu dalam sangat. Jadi saya pun implement lah dekat kasut macam tu. Lepas tu saya jadi macam makin buat tu makin syok, makin buat makin syok. Tak buat tak syok. So sebab itulah kita punya design tu kadang tu terlalu cepat. Jadi macam saya pun dah tagih dah benda tu. Tapi saya cuba kurangkanlah sekarang ni supaya kita boleh fokus satu-satu buat dengan lebih senang lah. Okey, untuk soalan seterusnya, boleh tak kita punya bos kongsikan sedikit visi dan misi kepada brand sneaker sendiri? Okey, kita punya misi ni kita sebenarnya nak berusaha untuk menjadi pilihan kasut nombor 1 anak muda dan mengajak lebih ramai bangsa luar dan bangsa kita sendiri lebih meminati budaya Melayu lah. Dan untuk visi pula macam mana tu, Pak? Okey, untuk visi ni kita nak mempromosikan budaya Melayu melalui fashion lah. Kita nak sampaikan mesej-mesej tu dengan berfashion. Macam kalau kita tengok macam budaya-budaya Jepun tu semua buat ikan koi, dia punya tradisi tu semua. Tapi penerimaan kita ni memang boleh terimalah kalau orang luar buat. Sekarang ni sneaker tengah struggle untuk buat benda tu supaya ramai orang lagi boleh terima. Walaupun ada yang kata macam tu, macam ni, tapi kita percayalah satu masa nanti semua orang ni akan rasa okey dan bangsa luar pun rasa dan bangsa luar pun akan boleh terima benda ni. Kan kalau kita tengok macam kungfu, Jackie Chan ni dia buat kungfu kan. Tapi kenapa kita ni boleh rasa minat nak main kungfu sedangkan kita ni bukan bangsa Cina? Takkanlah kita nak minat sesuatu budaya bangsa tu kita harus bertukar bangsa. Itu yang kita nak cuba ketengahkan lah. Iran, kalau tak keberatan boleh tak share sikit dengan kita punya audience bagaimana proses nak menjadikan sebuah kasut ni? Dari segi pilihan design, material apa nak dipakai, finishingnya macam mana. Kalau tak keberatan, boleh sharekan sikit. Okey, untuk proses buat kasut ni, biasanya kita akan buat design dulu. Okey, biasa design tu kita akan pilih, kadang tu sampai 20 design, baru kita pilih satu.
Kadang tu sebab kita punya cara buat ni agak cerewet sikit lah. Sebab saya letak ni, saya ni as a customer, kalau saya buat okey, maknanya customer ni akan rasa okey benda tu. So kita tak kira buat benda tu secara gopoh, tak ada. Kita akan ambil masa yang lama lah. Okey, lepas kita ambil design tu, kita akan pilih pula dia punya material. Material dia ni kita akan pilih berdasarkan dari segi ketahanan dan juga keselesaan. Biasanya bila tahan ni dia tak selesa. Bila selesa ni dia tak tahan. Itu dia payah nak mix tu. Macam kasut kulit kan. Kasut kulit ni biasa dia tahan. Tapi bila pakai tak selesa sebab dia kerah. Jadi situlah kena mix and match benda tu, agak rumit lah proses dia. Dari segi finishing dia, macam fan sneaker ni dia tahu dah. Kita ni punya style, kita akan sedetail-detailnya kita buat. Contoh dia ada dekat insole dalam tu, dia akan ada penuh dengan design-design, dekat belakang lagi, dekat depan lagi. Gitulah. Jadi kita akan buat semaksimum mungkin. Walaupun proses tu dia boleh katakan rumit dan ambil masa yang lama, dan biasa bila sedetail tu, bila QC pun akan jadi masalah. Itulah yang kena betul-betul perhati. Agak-agak berapa tempoh masa lama dia ambil tu? Daripada design tu, pemilihan design, sehinggalah Wan, inilah kita punya sampel first. Kalau lulus, dan kita akan proceed pada printing kan, maksudnya macam tu. Berapa lama masa tu agak-agak? Okey, kalau dari segi proses ni, dia macam makin rumit, makin lama. Kita boleh katakan contoh macam kasut kromok ni. Kromok ni tak silap dia dekat 11 bulan ataupun setahun baru keluar. Sebab kita dah dapat sampel dalam 4 ke 5 macam tu. 4-5 sampel sampai. Dapat pertama reject, dapat kedua reject. Sebab yang ni printing dia memang gila. Boleh bayangkan tak, dekat wayang kulit tu kan dia halus tu. Bila halus nak print, nak buat tu, kita akan test dulu. Test basuh, tercabut tak? Kalau tak tercabut, kita dah tengok benda lain pula dari segi color. Sebab color ni dia lain lagi. Nak bagi matching dengan apa dia punya tema ke apa semua tu. Jadi benda tu memang proses yang lama lah. Kalau anda kata dia design dia basic, yang kita dah ikut daripada yang asas tu, dia jadi tak ada masalah. Mungkin proses tu lebih cepat lah. Paling cepat tu boleh kita dapat dalam 2 bulan ataupun 3 bulan untuk satu design tu. Tempoh masa lama kat tu. Hampir-hampir ke 1 tahun tu. Untuk menghasilkan satu produk yang berkualiti lah cakap. Ya, memang payah benda ni. Macam sneaker sendiri kan, kita tahu kita borak pasal design. Berapa lama kasut nak dihasilkan tu? Dari segi target market, orang cakap apa, kumpulan sasaran penjualan kasut sneaker ni, boleh share sikit ke mana? Kalau ke belia ke wanita ke satu bangsa ke, macam mana tu? Okay, kalau untuk target market ni, dia standard kasut macam ni memang belia lah, bayar kita, dan ada sehingga ke 40, bawah 40 lah, senang macam tu. So untuk kasut ni memang kita buat unisex, sebab daripada saiz kecil 37 sampailah 46 tu. Tapi kalau betul-betul tu memang lebih kepada lelaki lah. Perempuan ni kalau ikut dia macam nak matching dengan dia punya couple apa semua, dia kena adalah sikit-sikit tu. Dia panggil buat rasa-rasa. Itulah kita punya target market tu untuk buat masa sekarang ni, dan dia punya minat tu more kepada budaya Melayu, budaya kita lah. Okay, boss. Untuk soalan yang seterusnya, berapa banyak model atau berjenis kasut yang sneaker telah sekenal daripada 2017 sehingga kini? Kira sneaker macam depan kita ni adalah kasut jenis macam ni kan. Mungkin selain daripada ni ada kasut jogging ke, atau walking shoes ke, macam ni? Okay, sepanjang kita buat ni, kita dah keluarkan lebih kurang 20 jenis design lah. Ada yang collab, ada yang kita punya trademark apa semua tu. Yang kita ada setakat ni high cut yang kategori tinggi tu. Lepas tu low cut,
Lepas tu yang sauk, orang Kelantan panggil sauk lah tu. Kalau sini panggil slip on Sarung tu. Okey, lepas tu kita ada yang latest sekali, walking shoes. Dia macam sport shoes tapi ada yang boleh kata buat jogging. Dia kata okey kasut ni best buat jogging. Ada yang kata tak sesuai jogging, untuk buat kerja boleh lah, macam tu. Kita ada keluarkan yang jenis macam tu. Dan untuk next kita akan buat yang orang kata betul-betul heavy untuk jogging, untuk sport lah. Kalau nak hiking ke bukit ke apa tak ada masalah. Tu untuk plan kita untuk next lah. Oish, mantap sekali. Kan? Okay, dari sini macam design dah dibagi tahu lah tadi lah, hampir 20 design lah daripada 2017 sehingga sekarang 2023. Design mana? Kalau dari segi bos dan tim rasa yang design ni lah paling gempak ataupun collab ni lah yang paling paling bermakna kepada sneaker setakat 2023 ni. Boleh share sikit? Boleh pergi. Boleh. Nak tunjuk. Okey, benar gini okey dah. Okey, untuk design yang paling orang kata paling padulah sneaker buat. Saya rasa dan tim-tim saya pun tahu, okey, kasut yang paling menjadi kegilaan orang adalah Ujang. Bukan orang luar aja, saya sendiri pun rasa macam terminat dengan kasut sendiri. Ujang ni dia panggil kita punya batu loncatan lah dalam scene kasut ni, lokal punya dak. Sebab bila kita collab dengan Ujang ni, abang Ujang. Dia ni kartunis legend lah. Terima kasih bang. Okey, sebab kan kasut Ujang ni orang luar dah mula nampak kita punya kelebihan kita dekat kasut ni lah. So dia orang dah mula tahu, yang tahu mula nak beli, yang tak tahu mula tahu. So kat situlah kita punya penerimaan jenama kita ni makin orang suka. Yang ni kita keluarkan sebanyak 450 pasal dengan harga kita jual 229 dan sold out dalam masa lebih kurang 30 minit. So korang kira lah berapa sale tu. Sebabnya saya bukan nak banggakan sale. Saya rasa macam dia panggil first time kita buat, first time jadi. Dia macam terkejut, shock, jeng, orang kata Kelantan jeng. So yang ni memang padu lah. Macam kita tahu 450 siapa pembeli akan dapat kad ni sekali, betul saya dapat dah 2 kotak tu tadi. 450 pasang tapi dah sold out dah. Barulah kami di production ni nak minta salah satu. Tapi dah sold out, tak ada apa-apa lah. Okay. Terima kasih bos atas perkongsian ni lah sneakers yang menjadi kebanggaan kepada sneaker lah setakat inilah dengan harapannya lepas-lepas ni ada lagi lah collaboration yang lagi gah orang cakap. So macam di depan kita ni ada satu Ujang dan satu Kromo. Betul. So selain daripada dua ni, boleh bagi tahu kita punya audience tak? Apa lagi sneaker, band ke, artis ke yang pernah sneaker berkolaborasi bersama? Boleh. Saya cuba ingat balik. Okay, yang first kali kita ada collab dengan satu band metal lah, tak silap. Metal lah. Saya collab dengan dia ni sebab dia punya minat dengan saya ni sama. Dia metal tapi dia guna unsur kemelayuan. Sama juga dengan sneaker. So kita pun collab lah. Collab ni antara paling awal sekali lah kita collab dengan band Radical. Collab ni hasil daripada Jai, vokalis dia dengan saya buat persetujuan untuk collab. So collab hot tu menggunakan tema Tajung. Okay, Tajung ni keris pada zaman Langkah Suka lah kalau tahu. Jadi benda ni sangat unik waktu tu dan memang padu bagai tu. Kita buat 100 pasal je, release sold out. Sampai sekarang ni tak tahulah berapa orang resell tu. Saya sendiri pun rasa macam tak ada sipar tu. Kalau ada sipar pun saya kecil. Saya sendiri pun tak sempat lah kira masa tu nak sipar benda tu. Waktu untuk Radical, lepas tu kita ada collab dengan Ujang lah seterusnya. Ujang ni kira collab yang kedua. Lepas Ujang kita ada collab dengan Under 18. Under 18 komik Gempak, Under Gempak tu. Okay.
Under 18 cartoonist Zin. Ini legend jugalah. So kenalah dengan tema sneaker Melayu dan klasik. Klasik ni macam legend lah kita panggil. Lepas tu kita collect dengan Imuda. Pimai tang tu abang Imuda. Kita collect dengan Imuda. Lepas tu dengan OAG. Dengan OAG ni antara yang kita punya first kita release dekat konsert. Alhamdulillah penerimaannya memang gila. Memang dahsyat sangat. Selepas dengan OAG kita buat dengan Chromok. Lepas Chromok ni kira macam bagai gaya lah. Dia release tepat pada bulan puasa nak masuk gaya. Batch pertama memang licin. Lepas tu kilang break kejap, dia sambung untuk batch kedua. Batch kedua ni ada lagi lah sisa stok tapi memang saiz tengah tu habis. Tinggal saiz yang kecil sekali dan besar. Tu je. Lepas settle Chromok, kita ada collab dengan local brand punya baju nama brand tu Floresta. Sebab apa kita collab dengan Floresta? Sebab ramai yang dia tanya, sneaker ni select ni, dia nak collab dengan apa? Jenama-jenama besar je. Dia tak pandang dah jenama-jenama yang baru gitu gini dah. So daripada situlah saya rasa macam nak buktikan benda tu yang kita ni tak select. Kita nak sama-sama lokal ni, sama-sama naik, sama-sama boleh cari makan. So kita pun approach Floresta. Kita approach Floresta dia, bukan dia cari kita. Nampak di situ kita panggil, kita cuba sedaya upaya untuk menaikkan benda tu dan alhamdulillah Floresta pun sold out. Lagi satu ada collab dengan yang terbaru ni. Satu apa ni panggil? Dia style dia meluah perasaan dengan lukisan. Dan lukisan dia ni sangat-sangat orang panggil luar kotak lah. Lukisan dia korok dah. Lepas tu dia punya watak original, korok original duduk ngukunya tahu tak, duduk parutnya dekat duduk tu. Lepas tu dia menggunakan tema tulisan Jawi. So benda ni memang paling kita panggil apa? Luar kotak lah design kali ni. Bukan kasut tu tak ada kotak. Kita pemikiran kita luar pada kotak. So yang ni kita buat keluar pun tak banyak. Ni khas untuk nak kata fans nikah pun tak. Sebab fans dia pun ramai gila. So sama-sama dapat lah benda tu. Tu saja untuk dari segi collab-collab kita pernah buat lah. So kalau untuk penonton-penonton kat luar sana nak tahu lebih lanjut, boleh check it out dekat IG lah. Apa nama IG tu? Macam tadi saya tengok ada banyak highlight tu. Kalau swipe jauh swipe tu boleh je. Boleh kita punya penonton tengok sendirilah di IG. Kalau nak tahu perkembangan sneaker ni, dia ada dekat IG sneaker.hq. Tapi kita juga aktif dekat TikTok sneaker.hq. Tapi nak lebih dekat dengan kita panggil as a family lah, kira macam jadi anak beranak sneaker ni, boleh masuk Telegram. Telegram tu link dia ada dekat IG dengan TikTok. Tekan link tu masuk, duduk dalam grup tu senyap-senyap, relax. Ada benda baru, ada benda bijak-bijak, kita akan share. Jadi geng-geng dalam grup tu boleh tahu lebih awal lah daripada orang-orang daripada luar ni ataupun yang sneaker nak collect dengan siapa-siapa ni. Jadi dia mungkin cepatlah dia dapat tu. Gitu. Okey, dengar TikTok, Telegram dan juga Instagram. Sneaker SNIIKA.HQ. Banyak kita borak ni kan. Kita tahu dah segmen keempat lah. So segmen ni kita panggil jatuh bangun sneaker lah. So kita nak tahulah juga kan. Kita tadi cerita best-best je kan. Collab sana sini, collab dengan banyak Ujang lah, Chromok apa semua kan. So di sebalik kepada kemanisan tu sebenarnya adalah kepahitan. So boleh tak ceritakan sikit lah cabaran sebagai pengeluar brand lokal lah kasut ni. So ialah kita nak compete dengan jenama-jenama besar yang semua kan. Mungkin share sikit cabaran kepada adik-adik ataupun belia di luar sana. Ya, silakan. Kalau jatuh bangun ni, jatuh bangun sneaker ni saya rasa tak ada lah hak kritikal sangat. Sebab jatuh bangun hidup saya awal-awal dulu tu, saya boleh katakan memang teruk gila. Ada kau orang nak sekolah tak boleh sekolah sebab nak
nak kena buat benda berkorban demi family lah. Saya tak kata benda tu dia macam benda yang menyesal. Sebab saya rasa benda tu ya daripada awal-awal tu lah jatuh bangun saya tu, saya rasa lepas pada saya buat brand kasut saya ni, saya rasa benda tu yang lain-lain tu semua tu macam makan nasi lah. Makan nasi, bila kita makan 3 kali sehari, kadang-kadang kita tak ingat kita tu tengah makan kedok. Dia jadi gitu. Jadi saya rasa benda tu normal. Tapi yalah normal pun kita pun orang juga dak. Kadang-kadang ada satu benda dua tu kita bawa semua tu. Ada salah satunya tu waktu saya nak release kasut Imoda. Saya nak release kasut tu. Yang ni first time saya buat style pre-order. Sebab apa pre-order? Sebab customer memang duk push benda tu kan. Jadi saya pun terpaksa buat pre-order. Lepas saya collect duit banyak tu, saya collect duit. Lepas tu saya pun mula masuk dengan kilang lah. Saya masuk duit, dia minta deposit 30%. Jadi saya pun kata kilang, gini lah saya masuk full sebab saya nak siap cepat. Dia kata tak payah, 30 cukup dah. Bagi masa dia 2 bulan. Tapi masa tu saya goreng dah customer. Saya kata kita siap dalam masa 45 hari. Jadi bila dia rayak 2 bulan, saya pun terpaksa contact balik semua, bagi tahu minta maaf gini. So dia kata apa? Okey, tak ada masalah. Cukup 2 bulan saya contact gila tak boleh. Hari-hari contact tak boleh. Last kali saya pun contact customer semua kata tak ada dah, kena kecing dah kita ni. Saya lah kena kecing duit customer. Saya ambil cash saya semua, saya bayar balik. Bayar. Last kali saya pun terduduk lah. Saya rasanya 8 bulan saya duduk dengung termenung dah. Jadi macam kaya gitu. Sebabnya benda tu dia jadi shock lah sebab dia melibatkan duit. Kalau jatuh bangun hot down sebab kira orang, saya tak kisah. Sebab saya ni kira macam boleh lah independent sikit Bukan kata tak perlu kira orang sangat tak, tapi saya boleh cuba. Tapi kalau bak modal ni jadi jam sikit. Sebabnya duit orang kita dah bayar kilang, kita pun nak bayar balik tak boleh. Jadi situ kita pun jeng siapalah saya tubik. Kalau lupa saya pergi lepok dengan member-member kasut ni. Macam Apih, FZHD tu. Okey, duduk bincang dengan Apih kata, ingat masa balik lepas minum kopi tu, Apih ayat, dia gosok belakang. Bak, ginilah. Bak. Demo yang harapan ni untuk brand lokal gini. Dia kata gitu. So saya lepas pada saya balik tu, saya kata, gila Apih ni, bui kata-kata semangat gitu. Padahal dia ni, sambar dia dah orang bisa dah. Orang bisa dah. Jadi dia boleh bui kata-kata semangat gitu saya. So balik tu, saya duduk mikir, betul juga dia rakyat dah. So kita buat balik lah dengan lebih agresif. Padahal masa saya kena down tu, saya okey je, saya bisnes okey je. Cuma orang tanya bila nak design baru, saya tak keluar benda tu. So lepas balik tu bam terus saya buat sampailah lo ni banyak gila lah design dan kita pun dah ada buka butik dekat Kota Baru tu. Jadi gitulah sedikit sebanyak. Jatuh bangun, tak jatuh lagi tu. Dia sikit lagi nak jatuh, lepas tu dia bangun. Gitu. Hampir jatuh lah. Hampir. CP. Bila keadaan itu, yelah pada macam bos sendiri mungkin itu cakap hampir-hampir jatuh kan. Tapi ada setengah orang lain mungkin dah itu rasanya dah jatuh kan. So, macam bos sendiri, pernah tak satu momen tu rasa macam dah jeng sangat ni kan. Rasa macam nak surrender je. Nak mengaku kalah je. Pernah tak sampai satu momen macam tu? Ada waktu first keluar kasut 2017. Cerita dia, saya order kasut, saya letak kita design, ada logo apa semua, kita pun terus jual. Masa tu kita tak tahu kita punya market gapo, kita main bedah. So modal kita situ kerah jugalah, dekat 60,000 awal-awal tu. Modal saya bukan buat ambil loan dengan siapa, saya daripada nego saya lain-lain tu. Saya pun letak atas kasut, saya buat. Waktu first tu memang suka lah. Penerimaan dia memang gila. Lepas tu cukup sebulan, barang hok ni dia tak jalan. Tak jalan. Saya pun bela sampai ke kedai tu saya tutup.
Lepas tu saya terus promote tak jadi. So saya pun tinggal sekejap dan 3 tahun kasut tu hancur lebu. Tak boleh nak pakai, nak bagi pun tak boleh. Sebab bila pakai tu dia jadi pecah, gelopah lah, macam-macam lah. Situlah saya pun jadi relax mata. Dia panggil jatuh lah tu dok. Tapi saya panggil, istilah saya relax mata. Undur selakah untuk lari laju lagi ke depan. Gitu, undur selakah. Saya relax, saya mikir balik, gapo tak kena dengan aku buat ni. Orang ajar gitu, aku buat benda lain dak. Jadi nak biar sendiri rasa pengalaman hak orang cerita tu. Patutnya tak payahlah kita ikut je lah apa yang orang royak ni kita nak rasa dulu. Jadi bila rasa tu yuran dia mahal lah. Yuran saya 60,000. Lebih kurang yuran. Adulah. Itu rasa momen yang rasa macam nak surrender lah tu kan. Boleh kata gitulah. Tapi alhamdulillah benda tu tak berlaku dan inilah hasil-hasil dia. Salah satunya depan ni ujang, ada kromok apa semua kan. Bila dah rasa terduduk macam tu, dah rasa macam nak surrender tu, siapakah orang yang memberi semangat tu? Yang berikan spark kepada inilah dia. Tadi aku dah undur satu belakang. Dengan orang ni, dengan kata-kata orang ini, inilah orang-orang yang membuatkan aku 10 langkah ke depan. Berlari, bukan berjalan dah. Dah kira dah berlari dah daripada momen ni rasa nak jatuh. Yang patut, mungkin bos kata inilah orang yang patut aku berterima kasih ke apa ke. Silakan. Kalau ikut orang yang beri semangat ni kan, dia mok kita lah. Doa mok ni dia tak ada hijab. Saya punya buat kasut ni. Tak. Saya buat kasut ni. Saya tak tahu pun benda tu saya plan macam mana. Saya tak tahu. Saya just buat ikut saya minat. Benda ni kalau kena dengan jiwa saya ke apa semua. Tapi setiap hari, setiap masa, saya akan suruh arwah mak saya ni doa. Dan salah satu doanya makbul dah gini. Dari doa tu saya royak macam satu masa nanti nikah ni orang kena. Lepas tu ada orang akan minta bagi panggil inspirasi ke orang lain, saya kena share benda tu. Jadi saya ni mari Kota Baru. Ni KL, Kuala Lumpur ni, bukan Kedah Lalak. Jadi saya mari jauh-jauh ni semata-mata untuk share, bagi inspirasi ke orang. Jadi doa tu makbul dan saya kena tunaikan benda tu. Jadi kalau ikut saya punya planning hidup saya ni, saya jenis simple, santai, cincai gitu. Tapi disebabkan doa orang tua, orang dekat, doa staff saya, doa customer, doa siapa-siapa, saya jadi lalui benda tu dengan mudah. Sebab tu saya kata dalam hidup saya ni saya jarang rasa nak selu ke gapo, nak jeng ke tak ada. Saya rasa benda tu adalah journey. Life is a journey. Jadi kita kena enjoy. Kita hidup ni semata ya, kalau ikut kat gapo hak kita buat tu semua tu akan dipersoal berlaku. Jadi kita kena terima seadanya. Jadi tak perlulah kita nak persoal kalau ada gapo-gapo jadi. Terima kasih kepada seorang insan yang bergelar ibu. Dan tak kira siapa pun anda, hargai ibu. Selagi insan bergerak ibu tu masih lagi hidup dan bernyawa. Jadi beruntunglah kalau yang masih ada mak. Sebabnya bisnes ni dia memang betul-betul perlukan tawakal. Jadi untuk kuatkan benda tu, kalau ada mak, minta doa dengan mak. Kalau ada ayah, minta doa dengan ayah. Kalau tak ada mak ayah, kahwinlah. Minta doa mertua. Mertua seorang pun dah cukup. Biasanya orang tua nak suka-suka dengan anak. Lebih duit dia kau suka. Tengok dia suka ke macam arwah ayah ni, dia tak suka duit. Dia suka ke barang. Baju, dia suka benda tu. Jadi setiap kali kita bagi hak dia suka, dia kita tanyalah nak doa gapo.
Salah satu doa dia saya minta tu adalah tolong bagi sneaker ni famous. Saya letak ada certain dia punya tahun tu. Saya tak silap saya 2021 saya kata gitu. Sneaker ni kena famous 2020. Macam itulah lebih kurang. Jadi masa tu saya beritahu tadi kasut hancur lebur lama tu kan. Tapi bila siapa kau masuk tu benda tu minat saya untuk comeback balik dengan sneaker tu dia mari dengan sendiri. Walaupun saya tak ada planning untuk kata okay sneaker ni kena rebranding apa semua tak ada. Jadi benda tu dia mari dengan sendiri sebab mungkin ada omok lah. So saya buat last sekali sampailah loan ni. Tapi design ni memang saya tak sempat nak cerita lah. Mok saya tak ada dah. Lepas tu saya ada call dengan abang yang muda tu. Saya cakap ni abang saya cakap KL lah. Salam abang. Dia pun demo. Dia boleh kecek Kelantan. Saya kata kalau mak saya tahu benda ni, biar kayak gitulah. Kalau mak saya tahu benda ni, saya boleh call dengan abang direct ni. Mesti dia suka sebab dia pun minat geng-geng Pimai Tangtu tu. Old school. Jadi gitulah lebih kurang cerita. Asal-asal nak naik tu lagu tu lah ada juga yang berlaku. Kita dah berada di akhir-akhir rancangan. Akhir-akhir rancangan tu kan. Okey, antara soalan yang hujung-hujung ni dah. Mungkin ada yang tertanya. Ada stokis ke brand sneaker ni atau ejen ke? Di mana lah kod dia nak mencari ejen ni ke? Ada ke tak ada? Okey, kalau ikut memang kita plan nak bagi macam stokis lah. Stokis ni ganda dia macam kedai dia ni kita bagi macam lesen lebih kurang gitulah untuk jual barang sneaker ni dan kita akan up benda tu dekat kita punya mana-mana media lah. Tapi untuk benda tu kita tak boleh nak buat sekarang ni sebab stok kita memang tak cukup. Stok tak cukup. Kalau ada habis. Jadi kita nak bagi orang lain berkongsi rezeki untuk sama-sama jual tu payah sikit. Jadi untuk buat masalah ni kalau siapa-siapa nak berkongsi rezeki juga dengan sneaker boleh buat affiliate lah sebab TikTok ni dia ada affiliate dan alhamdulillah affiliate ni memang padu lah. Padu. TikTok kalau akaun lain buat affiliate memang dia pergi tu. Jadi kalau nak buat, kalau tak ada barang, boleh ambil slideshow daripada shop-shop sneaker dan upload letak produk tu settle dah. Kalau buat gitu. Kalau nak lebih cun lagi, ambil video tukar lagu. Kalau nak lebih kerja keras sikit, boleh rekod video masa kita buat live. Rekod video tu dan upload settle. Ramai buat benda tu memang jadi alhamdulillah. So mari kita boleh pakat-pakat jual, pakat-pakat boleh cari sama sia gitu. Okey, so persoalan dah terjawab. Setakat ni belum ada ejen stokis lah, tapi pada siapa yang ingin earn some money, bolehlah melalui affiliate. Boleh berhubung direct kepada Sneaker HQ. Kat mana? Tu yang tadi kita sebutkan tadi 3. TikTok, Instagram dan juga Telegram. Right. Kat mana boleh dapatkan kasut-kasut sneaker ni? Yang mana belum sold out lah. Macam tadi kita yang kita buatkan ni kebanyakannya ni dah sold out kan. Yang mana masih belum sold out dan ada juga yang mungkin berminat. Kat mana boleh dapatkan kasut sneaker? Okey, kita pergi kepada sold out dulu. Sebab yang sold out ni tiap kali kita buat video ke, kita buat live ke, orang duk tanya bila nak restock, bila cari mana lagi ada stok ke tak. Sebab barang limited ni kita dah deal tak restock. Kalau kita restock ni macam ibarat kita mengkhianati kita punya janji lah. Gila ayat. Jadi benda tu kita kira macam kalau yang dah habis tu boleh cuba tanyalah dekat mana-mana yang jual kasut tu. Mungkin dia ada lebih sepasal 2 untuk dia jual dengan harga. Mungkin dia untung 50 riyal pun beres dah kot. Gitu. Dan untuk barang-barang yang basic, contoh basic ni, best seller sneaker lah, killer produk, salah satu killer produk basic lah macam belakang ni. Nampak? Macam yang belakang ni kasut klasik. Okey, yang ni kita jual dah hampir 8,000 pasal. 8,000 pasal dah kita keluar barang ni. So benda ni ada masih masih ada lah. Tapi dia punya restock tu ia masalah dekat buy batch. Restock ni buy batch sebab dia kasut ni dia macam ada lebih kurang 60% handmade. Campur dengan mesin.
Mesin je lah aku rasa. Mesin je pakai, mesin jahit je pakai mesin. Yang lain semua handmade. Sebab tu nak buat tu lama. Dia boleh katakan untuk benda ni, kasut ni dia macam 2 minggu. 200 pasal untuk sebulan. Dia boleh buat. So kalau habis tu restock dia lambat sikit. Benda tu. Kalau barang-barang basic tu boleh cari dekat kita punya Shopee, TikTok, Instagram. Tapi nak lebih cepat proses boleh pergi kat Shopee dengan TikTok lah. Sebab dekat situ korang boleh beli, proceed, check out, check stok apa semua, check size. Kat situ senang lah. Tapi kalau orang Kota Baru, special sikit Kota Baru. Sebab apa Kota Baru? Sebab saya ni orang Kota Baru kan. Kita buka butik dah di Kota Baru. Lokasi dia dekat Wakah Siku. Bukan Siku Dahi tadi. Wakah Siku ni, bukan Siku ni. Dia, Kelantan ni banyak wakah tanah kali. Sebab tu dia nama dia Wakah tu. Wakah Siku. Jalan dia tu depan sikit tu KB Mall dan dekat kawasan Aeon lah. Dalam bandar lah kita lokasi dia. So kalau orang Kelantan nak pergi jalan, boleh pergi jalan tengok-tengok dulu. Gitu. Kalau orang untuk orang dekat lah. Orang jauh boleh beli online. Dan kalau orang biasa duk tanya kan, kalau salah saiz ni lagu mana? Biasa pertanyaan orang. Jadi kita boleh kata beli online memang tak boleh terasa saiz. So bila tak boleh terasa saiz, kita bagi tukar. Cuma untuk barang-barang limited tu, kebarangkalian untuk tukar tu dia payah sikit sebab kadang-kadang banyak saiz dah yang habis. Kalau yang basic tu tak ada masalah. Boleh terasa, tak ada masalah. Okey. Kita dah berada di soalan-soalan akhir lah. 1-2 soalan akhir. Di mana ya sesuai dengan kita punya podcast orang muda Gombak ni, di mana kita punya lebih kepada belia. Mungkinlah kita minta founder sneaker sendiri memberi kata-kata semangat kepada belia-belia di luar sana yang mungkin nak menceburi bidang perniagaan ataupun yang dah jadi founder tapi mungkin jengkreng cakap kan. So mungkin ada kata-kata semangat ataupun nasihat kepada belia-belia di sana. Silakan. Okey, saya nak nasihat orang ni saya tak pandai sebab saya ni macam orang panggil apa? Saya anggap saya ni biasa-biasa gitulah. Tapi nak share boleh. Boleh share tak? Boleh. Share saya ni sebab saya ni saya nego daripada kecil lagi dan saya buat macam-macam jenis nego tu. Jadi benda tu saya boleh share sini. Bahaya kalau nak start nego, banyak bertukar-tukar nego tu bahaya. Dia panggil, orang Kelantan panggil dia shining object syndrome. Kelah. Kalau dia panggil ke apa, nampak orang duduk jual musim tu, orang duduk jual kowe, kita jual kowe. Saya bukan kata jual kowe salah. Tak ada. Maksud saya jangan tukar benda tu cepat. Okay, hari ni kita bagi business card kita jual kowe. Okay, bulan depan kita bagi business card Takafu. Dah, lepas tu ada orang call. Hello, Ming. Aku nak kowe so. Tak jual kowe dah, jual Takafu. Nampak tak situ rugi? Walaupun dia benda bisnes ni dia payah, kena arwah ayah saya royak ni katok 4 tular. Nah, walau bahasa Melayu kak, belakang parai kalau asah. Tajam ke tu pun. Tajam. Dia gitu. Jadi katok 4 tular ya. Dia pergi gomo dia akan nampak jalan walaupun dia jeng relax. Sebab tu masa jeng tu kita management kita kena kemah. Management kita kemah. HR kita tahulah tu. Jadi kena kemah sebab bila jeng kita ada dah certain cash kita buat, ada sipai untuk allocate budget dekat marketing ko gapo ko gitu. Jadi management tu kena kemah, jangan ropok duit kita sendiri. Jangan bukan duit kita, duit syarikat. Duit syarikat ni hak aku. Okey, tak apalah hak aku. Lepas tu aku pun piak pula PT syarikat. Tak boleh gitu. Dia jadi macam tak ada lah bajet kita tak ada. Kita sebenarnya kita ni kena buat, kita ni kijo dengan company kita. Kita kijo dengan company. Jadi kita pada gaji kita pada tugas kita gapo. Barulah benda tu dia molek. Untuk gi gapo ni? Gi jauh lah. Gi jauh dengan cara berhati-hati dengan selamat. Tak ada lah panggil gelecoh gitu gini. Ni bisnes baru okey sikit, ambil fire dah. Bisnes okey sikit, buat rumah. Bisnes okey sikit, buat tu pergi travel sini. Tu salah lah tu. Saya bukan nak ajar, saya share atas pengalaman saya sendiri. Kalau boleh cash reserve tu paling penting.
biar kita ada company kita boleh survive untuk 6 bulan, paling-paling sihat. Kalau ada setahun boleh survive dengan cash reserve tu lagi okey. Gitulah sekadar untuk saya share. Saya ni tak berapa pandai sangat. Saya buat benda ni atas dasar pengalaman dengan sharing-sharing saya bisa-bisa pada saya tu lah. Jadi gitulah saya boleh rukai benda tu. Okay, dengar kawan-kawan belia-belia di luar sana yang ingin mencuburi budak perniagaan ataupun dah berada pun dalam bidang perniagaan ni, ambilkah kata-kata atau nasihat daripada kita punya Encik Founder kita sendiri. So mana manfaat tu sedikit sebanyak lah boleh membantu kita di akan datang. Okay, sebagai soalan terakhir. Okay, sebagai seorang founder kepada Snika, apakah harapan bos kepada produk Snika ni dalam masa yang pendek dan juga panjang? Harapannya apa? Okey, harapan dia kalau ikut untuk masalah ni lah. Kita perlu sokongan daripada seluruh orang Malaysia ni. Sebab saya dapat masuk pasaran Indonesia dengan Singapura, saya hold lagi. Saya hold sebab dia punya market besar. Saya tak say orang kata Snika ni brand Indonesia. Sebab kalau bila masuk sana dia akan orang Indonesia ni biasa dia akan rasa produk Malaysia ni produk bagus. Dia letak level macam tu lah. Macam kita lah bagai USA, tag US ni dia panggil gitu. Jadi kita pun rasa gila benda tu. So saya hold dulu untuk masuk market sana sebab saya nak penerimaan orang Malaysia dulu. Jadi kalau orang Malaysia ni terima, saya bukan kata terima tu dengan membeli. Okey, cukup sekadar kalau tengok dia share ke like, komen ke gitulah. Tapi saya tak dengar pasal atas konten kita lah. Tapi mana kata dia rasa macam adalah brand Malaysia benda-benda gini-gini dah. Gitu untuk penerimaan itu dulu. Barulah ke depan hari lagi saya boleh buka sebanyak mungkin butik ke. Lepas kita buka butik, kita akan masuk stok yang banyak. Dari segi situ saya boleh buat bagi peluang kerja ke orang-orang setempat. Gitu saya punya plannya. Makin besar kita, makin ramai orang boleh teduh dengan kita, tupai cari rezeki. Gitu. Okay. Terima kasih atas sedikit perkongsian kepada kita punya podcast malam ini. Terima kasih Snika dan terima kasih juga orang muda Gombak untuk atas sudi tengok lama-lama dah. Ni data bagus ni data. Data penyediaan platform ni lah sedikit sebanyak kita boleh berkongsi dengan masyarakat luar sana. Sebelum ni kita dengan program-program dia, hari ni kita bawa founder ataupun pengasas kepada produk tempatan. Itu kasut. So sedikit sebanyak harapnya podcast kita hari ini memberi manfaat kepada sesiapa saja di luar sana. Sekian saja daripada saya dan Sika. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.